Terima kasihlah penerangan Yang Berhormat Menteri ini luas, jelas. Cuma yang kita minta hanyalah satu fasal power to exempt itu saja yang kita mahu supaya ada check and balance. Itu saja. Saya tak mahu mempersoalkan sama ada akta MKN ke, akta mana sekalipun. Yang penting hari ini adalah kerana kita nak memastikan ada check and balance bila nak bagi exam kepada orang luar. Bila kita nak bagi exam, dia jelas di sini. Hari ini, kalau kita tengokkan cases yang judgement yang dibuat dalam negara kita ni based on undang-undang yang ada ni, sampaikan parents pun dia question. Parents tu apa? Apakah ibu atau bapa atau kedua-dua sekali? Itu pun telah dipersoalkan. Kalau itu telah menjadi sesuatu dalam negara kita, saya inginkan supaya akta ini jelas. Bahawa bila ada akta ini, power to exempt, is the Prime Minister who give you the exemption. Bukan majlis. Sebab itu nanti dipersoalkan lagi. Kita tidak mahu perkara yang boleh menyebabkan sesuatu perkara untuk negara, kedaulatan negara itu dipersoalkan lain kali. Sebabnya Yang Berhormat, saya nak jelaskan di sini. Contoh, kalau seorang Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang ada ni, saya percaya, yakin Yang Amat Berhormat Tambun tidak akan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan kedaulatan negara. Itu kita sokong. Sebab itu bukan kita tak nak sokong. Kita nak sokong, cuma nak tambah kebaikan. Ini Yang Berhormat yang sebelah sana, yang dulu ramai kawan-kawan saya nak jelaskan. Kalau berlakulah, saya nak guna seorang Perdana Menteri yang akan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan the superpower picit dia. Picit lah. Yang Berhormat, bulan puasa ni picit apa Yang Berhormat? Squeeze Yang Berhormat. Jadi sebab itu nanti Picit kuih lah. Dengan power yang ada di sana, power to exempt ini menyebabkan dia boleh menggunakan kuasa ini. Yang Berhormat sana akan bertanggungjawab. Di masa depan nanti Yang Berhormat pengerang sendiri yang mempertahankan dan semua absolute power corrupt absolutely. Larut, maknanya masa depan pengerang akan kena menyebabkan lah. sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh anak cucu masa depan kita nanti. Yang Berhormat Menteri sila gulung. Yang Berhormat Kota Baru dengan Yang Berhormat Larut pernah jadi Menteri Kabinet. Berapa banyak jawatan kuasa dipengusikan oleh Perdana Menteri. Dan Yang Berhormat tak ada masalah. Betul, tak apa. Check and balance. Saya tak cakap bab itu. Biarlah saya jawab. Saya nak cakap check and balance satu saja pasal ini. Yang Berhormat, betul. Ni cara saya nak jawab. Saya don't question. Saya nak bagi analogi. Yang Berhormat tak boleh lah main moving the goalpost all the time. Yang Berhormat, macam inilah. Yang Berhormat cakap pasal kedaulatan. Kota Baru cakap pasal kedaulatan. Saya kata kedaulatan tak ada dalam isu ni. Kedaulatan dalam akta MKN. Saya tak cakap pasal kedaulatan yang boleh mengakibatkan kedaulatan. Kekebalan, dasar kekebalan Yang Berhormat ialah reciprocity. Kalau dia tarik kebal kita di negara asing, kita tarik kebal dia di sini. Itu saja yang kita minta. Bukan kita nak cakap pasal kedaulatan. Yang Berhormat tak betul lah. Yang Berhormat baca sikit-sikit. Baca daripada mula. Dia masalah dengan Yang Berhormat. Yang Berhormat nak menunjukkan seolah-olah kerajaan tidak bertanggungjawab. Saya terangkan, banding negara lain kita ada majlis, negara lain tak ada majlis. Yang Berhormat cakap pasal kedaulatan, ada akta MKN. Ini bukan pindaan kepada akta MKN. Yang Berhormat Menteri, ini ialah berkenaan dengan immunity. Kami di Ahli Yang Berhormat, masa sudah tamat. Bahasa tamat, tapi saya ni nak jawab satu saja. Satu saja sebelum saya duduk. Tak apalah. Itu ialah Yang Berhormat pembangkang. Memanglah kerja Yang Berhormat membangkang. Ini bukan soal pembangkang, Yang Berhormat Menteri. Ini bukan soal pembangkang. Betul lah, itu kerja Yang Berhormat. Ini Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk semua.
sebelum saya duduk Tak apalah Yang Berhormat macam mana Sebelum. Yang Berhormat Menteri satu je bagi lah. taklimat 2 jam Yang Berhormat, sebelum. Saya pun puasa Yang Berhormat pun puasa. Ini bukan Jadi soal sabarlah. negara. Biarlah Ini soal undi masa Yang depan. Berhormat. Apa Ahli-ahli yang berhormat, yang berhormat Menteri, mereka tak mau dengar penjelasan, jadi kita putuskan sahajalah. Ya. Tapi mereka tak mau dengar. Yang Berhormat Pasal saya nak cakap pasal Sulu Yang Berhormat. Tak apa. Tangguh je. Mereka tak Satu mau saja. dengar kita. Jangan putuskan terburu-buru. Kalau sahajalah. undang-undang ni tak ada, kita takut apa yang berlaku terhadap Sulu dalam negara kita mungkin berulang kerana negara lain, bidang kuasa lain menganggap negara kita tidak memberi resiprositi Yang Speaker. kepada kekebalan. Itu saja. Okey. Terima kasih Yang Tuan Yang Speaker. Ketua. Terima kasih. Saya tak Yang sempat Speaker, jawab, saya peraturan bagi mesyuarat. jawapan bertulis. Yang lain sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat Speaker, it is unfair. Saya nak sebut peraturan masyurat 54.1 dan peraturan masyurat 54.2. What is 51, 54.1, 54.2? You read. Kita rujuk rang undang-undang ini, kita faham. Kami nak sokong rang undang-undang ini tetapi ada penambahbaikan yang perlu dibuat. Klausa-klausa 32 dan 33. Saya minta agar Dewan ini melalui peraturan masyurat 54.1 dan 2 untuk mengangkat rang undang-undang ini ke satu jawatan kuasa terpilih. Kita bincang further. Yang Berhormat, 54.2, Yang Berhormat, usul ini Yang Berhormat hendaklah kemukakan kepada masyarakat. Ya. Yang Berhormat Peluran, Dewan telah setuju, maka setuju. Bagi skrip No. nombor 15. No. I asked you just now. You are terribly. Saya bangun lebih awal. Sudah You putus bulldoze lah, the sudah process. putus. You bulldoze the process. Saya bangun lebih awal. Yang Berhormat Nobody boleh bulldoze. buat usul. You bulldoze the process, yeah. This is Yang your Berhormat boleh problem. buat usul. Peraturan I said mesyuarat 51, 4, 54, 1, 54, 2. Yang Berhormat buat usul selepas ini. Tak boleh. SUDR advise the speaker, SUDR. 54.2 Yang Berhormat Speaker mesti kemukakan usul itu kepada Dewan. Sudah diputuskan lah. Masuk TikTok, Kita masuk sudah TikTok. undi. You have to usul tanpa notis. Dewan sudah bersetuju, jadi sila duduk. Kalau tidak puas hati, You buat usul. bulldoze. Biar rekod dalam Dewan ini that you bulldoze the process. Nobody bulldoze it. Nobody bulldoze. Majlis dalam jawatan kuasa. I was there before. Pembangkang yang dulu duduk dekat sini gunakan 54.1 dan 2 dan kita bagi ruang Majlis dalam untuk jawatan kuasa. diangkat rang undang-undang ke jawatan kuasa. Rang undang-undang You're pandangan wrong. sewaktu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kekebalan negara asing dan harta ketua negara dan ketua kerajaan negara asing daripada bidang kuasa Malaysia, hal keadaan bagi pengenepian kekebalan, had kekebalan, penubuhan majlis kekebalan negara asing, penarikan balik kekebalan apabila tiada layanan salinan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya. Pasal 1 hingga 33. Sebentar setiausaha majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiausaha SDR, sebentar. Tuan Ketua, Speaker. Hormat. Ahli yang berhormat, let hold the horse. Let us stop dengan izin the ruckus. Let us back to order. Right. Yang nak bangkit peraturan tadi, yang berhormat Beluran, silakan. Yang Berhormat Speaker, 54.1 dan 54.2
Apabila ada usul begini, dia harus diambil terima oleh Yang Berhormat Speaker. Saya bangun lebih awal sebelum diputuskan bacaan kali yang kedua. Saya bangun lebih awal, tetapi saya tidak dibagi ruang oleh Yang Berhormat Speaker. What is 51(2), 54(1)? Satu orang undang-undang boleh diserahkan kepada satu majlis, satu jawatan kuasa pilihan sebelum bacaan kali kedua. I did that. 54(2). Setelah dibacakan rang undang-undang, maka rang undang-undang itu akan terserah kepada jawatan kuasa sesebuah majlis. Kecuali jika majlis mengeluarkan usul, usul ini tidak berkehendakan dikeluarkan pemberitahu. Dan mestilah dibuat sebaik saja dibacakan rang undang-undang itu bagi calon kali kedua. Dan boleh dicadangkan oleh mana-mana ahli. Dan masalah itu harus dikemukakan segera kepada masyarakat. Kita pernah buat ini, saya pernah duduk sana dan seri, Yang Berhormat. Bila ada usul 54(1), 54(2), kita akan layan usul ini. Yang sebelah sana ini duduk, sebelah sini duduk. Kalau usul saya ini tidak diterima secara majoriti, fine. Tetapi you cannot deprive me of 54(1) and 54(2). Sebelum bacaan kali kedua, saya minta agar rang undang-undang itu bukan kita nak tolak, tetapi kita tambah baik, perluaskan, dan kita bawa ke satu jawatan kuasa pilihan. That's it. Dibolehkan melalui peraturan masyarakat. Tetapi speaker memilih untuk tidak mendengar, seolah-olah saya tidak wujud berdiri di sini. Yalah, saya tahu saya badan kecil, tak nampak. Tetapi hak saya di bawah peraturan 54(1) dan 54(2), Yang Berhormat. I want to record that. Bahawa my hak di bawah peraturan 54(1) dan 2 di-deprive oleh speaker sebentar tadi. Baik, Yang Berhormat Beruran, forgive me just now. Dengan izin, I was consulting with SCDR concerning the aturan majlis. So, kita balik kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beruran. Number one, make it clear. Apa yang telah berlaku tadi bukan di depan saya, satu. Nombor dua, decision has already been made oleh speaker sebelum saya. Jadi the remedy to all this, let us be candid about it, and accordingly to the rules, it is advisable. Yang Berhormat Beruran pun biasa duduk di sini. So perkara 43, we are very familiar with it. 99 is very familiar. 99A is 2 plus 100. What I would suggest is this, that Yang Berhormat Beruran usulkanlah supaya, nanti bagi saya selesai dulu, supaya whatever predicament atau whatever has been uttered by Yang Berhormat dalam Dewan ini, is everything recorded. I realize that that's very good. Dan in sense that apa yang kita bercakap dalam ni is recorded dan it is an evidence wise. So I would suggest strongly that Yang Berhormat Beruran usulkan. Saya hormat keputusan Yang Berhormat. Tetapi untuk rekod Yang Berhormat, perkara yang dirujuk kepada 43 mengkaji keputusan speaker, dia tidak boleh dibuat dalam kes ini. Kerana ini merupakan satu keputusan yang telah dibuat. Tetapi saya bangun sebelum keputusan ini dibuat. So you cannot review keputusan speaker, bukan keputusan speaker. House telah membuat keputusan. Tetapi sebelum the House, dia mana ini membuat keputusan, saya bangun. I was deprived of that. In fact, saya dah menghantar nota kepada SUDR to remind the speaker. I don't know, she choose not to ignore my peraturan masyarakat. Dan kalau saya kaji pun keputusan speaker tadi melalui peraturan masyarakat 43, dia tidak akan merubah keadaan kerana keputusan telah dibuat dalam Dewan. I wanted rang undang-undang ini untuk dirujuk ke satu jawatan kuasa pilihan. That's it. But I was deprived. Your predicament, Yang Berhormat, I quite understand it. But the issue here, a decision has already been made. So, dia ada dua option ini, Yang Berhormat. Satu, benda ini boleh dibawakan ke dalam jawatan kuasa untuk membetulkan peraturan, ataupun as what I said, you have 48 hours under 43. I'm still stick to that, right? Baik, kita move on lah. Kita banyak benda lagi nak buat selesaikan. Ya? Okey, kita balik kepada apa yang telah diberi oleh SDR pada saya tadi.